This call is now being recorded. Oh, wow. Okay. Mana tadi? Ni. Okay. Okay, gas Adi kumpulan 18. Dia dah mencapai susunan elektron, duplet dan oktet yang stabil. Okey, nama bagi atom unsur lain. Maksudnya kumpulan 1 hingga kumpulan 17. Kestabilan susunan elektron boleh dicapai melalui dua kaedah. Satu, pemindahan elektron. Okey, pemindahan elektron. Yang kedua, perkongsian elektron. Nanti dia membentuk sebatian yang berbeza. Okey, satu kita boleh hasilkan daripada pemindahan elektron, satu lagi melalui perkongsian elektron. Okey. Ikatan kimia terbentuk apabila berlakunya pemindahan elektron atau perkongsian elektron lah yang saya cakap tadi. Ada satu, dua. Ada dua kaedah. Okey. Yang pemindahan elektron ni dia akan menghasilkan ikatan ion. Okey, kalau bahan itu dia bergabung melalui pemindahan elektron, jadi kita panggil dia sebagai ikatan ion. Okey, kalau dia bergabung melalui perkongsian elektron, kita panggil sebagai ikatan kovalen. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, baik. Okey, ni satu poin yang paling penting. Ikatan kimia hanya melibatkan elektron valen sahaja. Okey, elektron yang kat dalam-dalam tu tak ambil peduli. Yang kita peduli hanya elektron valence, elektron yang berada di petala terluar. Okey. Okey. Tengok ni, pembentukan ikatan ion. Nah, saya ada satu elektron berlebihan. Saya hanya ada 7 di petala valence. Saya perlu satu lagi untuk mencapai susunan elektron oktet. Okey, anda pasti? Terima kasih. Ya, saya sangat positif terhadap perkara ni. Okey, kenapa yang saya cakap tadi, dia mesti nak stabil. Kalau stabil, berapa elektron di petala terluar? 8 atau 2. 8 atau 2. Okey, contoh natrium. Berapa susunan elektron bagi natrium? 2, 1 lah. Okey, 2, 1. Klorin? 2, 8, 7. Betul? Okey. Natrium 2, 1. Klorin 2, 8, 7. Dia kata dia ada satu elektron berlebihan. Jadi dia buang satu. So nanti dia tinggal berapa? 2 sahaja. Betul? Okey. Yang satu ni nanti dia akan pergi kat klorin. Okey, dia pergi kat klorin. So sekarang klorin jadi apa? 2, 8. 8. So sini dah 8, sini dah 2. Maksudnya dia dah stabil. Itu maksud dia. Sebab tu kan dia kata tadi kan, dia kena ada elektron. Saya perlu satu lagi elektron untuk mencapai susunan elektron oktet. Barulah dia boleh jadi stabil. So ambillah natrium punya. Jadi terbentuklah ikatan ion. Okey. Dalam situasi kedua, okey, saya hanya ada satu elektron, hidrogen kan satu. Saya pun hanya ada satu elektron, satu juga. Jadi kalau dia nak stabil, dia kena jadi berapa? Dia kena jadi 2. Okey, hidrogen yang ni pun dia kena jadi 2. So, marilah kita berkongsi elektron. Bila dia kongsi, hidrogen sekarang dah ada 2.
Hidrogen yang satu lagi pun dah ada 2 sebab dia kongsi. Okey, yang ini membentuk ikatan kovalent. Okey? Boleh faham? Boleh. Okey. So sekarang ni kita nak tengok siapa yang membentuk ikatan ion, siapa yang membentuk ikatan kovalent. Dia ada beza-beza. Okey. Yang pertama, ikatan ion terbentuk melalui pemindahan elektron antara atom logam. Ni. Pemindahan elektron antara atom logam dengan atom bukan logam. Okey, so secara mudahnya ikatan ion ataupun Englishnya ionic bond. Okey, ionic bond dia mesti logam tambah bukan logam. Baru boleh bentuk ikatan ion. Okay. Alright. Okay. Mula-mula kita tengok pada pembentukan ion. Okay. Logam atom menderma elektron valence untuk membentuk ion positif atau cation. Contoh natrium kan? Natrium dia ada berapa banyak air? Okey, natrium dia ada, okey, natrium yang asal dia adalah 2, 1, betul tak? Okey, dia derma 1 elektron, dia akan jadi Na positif, betul tak? Faham tak kat sini? 281 teacher. Oh, sorry. 281, sorry. Lithium yang 21 Okey. So yang ni nanti akan jadi 28. Okey. Faham tak kenapa dia jadi positif ni? Sebab dia derma 1 elektron. Derma 1. Sebab dia derma 1 elektron. Asalnya dia ada 11 proton, 11 elektron. Bila dia derma 1 elektron, dia buang 1, so sini akan jadi 10 elektron, betul? Okey, bila dia jadi 10 elektron, siapa yang paling banyak? Siapa yang lebih banyak, proton ke elektron? Proton yang lebih banyak. Proton lebih banyak. Jadi sebab proton lebih banyak, so dia akan jadi charge dia adalah positif 1. Yang kalau kita tulis, kita tak tulis 1 kan, kita tulis Na positif saja. Okey. Samalah juga dengan ni. Okey, ni contohnya. 281. Okey, ada 1 ni. Elektron ni keluar. Kita derma 1 elektron. Okey, so nanti dia akan jadi 28. Okey, biasa kadang-kadang dia suruh kita lukis. So bila kita lukis, kita dah derma 1 elektron. So daripada petalanya ada 3, sekarang dia dah jadi ada 2. Jangan pula lukis petala kosong gitu. Tak ada elektron. Okey. So petalanya ada 2. Ni petala pertama, ni petala kedua. Yang ni 1, 2, 3. Sebab yang ni dah keluar, so 3 ni akan hilang lah. Lepas tu awak kena kurung. Lepas tu tulis tambah. Waktu wajib. Okey. Kena tulis. Okey. Seterusnya. Okey. Pembentukan ion. Atom bukan logam menerima elektron daripada atom logam untuk membentuk ion negatif. Okey. Contoh fluorine. Fluorine 2, 7. Elektron pun datang. Datang dari mana ni tadi? Datang daripada atom natrium tadi kan? Okey, datang pun masuk sebiji sini. Okey.
So bila dia masuk, dia terima satu elektron. Sekarang ni dia jadi 8 lah kat luar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita kurung dia, kita letak tanda negatif. Okay. Bila dia dah jadi satu positif, satu negatif, okay, sebatian ion akan terbentuk. Apabila ion yang berlainan cas tertarik antara satu sama lain untuk membentuk ikatan ion. Kalau ditanya apa nama ikatan itu, nama itu adalah ikatan ion. Okay? Dia ada nama kan? Tak cerita nama. Oh, okay, ada kat sini. Okay, ni yang macam ni yang tadi. Okay, bila dah keluar tadi, dia pun duduk dekat-dekat sebab dia ada daya tarikan elektrostatik yang kuat. Positif dengan negatif kan kita tahu kan? Berlainan cas dia akan tertarik antara satu sama lain. Apa nama daya tarikan yang menarik ni? Daya tarikan elektrostatik nama dia. Okay, dia akan tertarik oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Okay, dapat? Faham? Faham. Okay, saya cerita dari segi soalan. Kalau dari segi soalan, selalunya dia boleh tanya di bahagian esei. Okay, terangkan bagaimana natrium dan fluorin boleh membentuk satu sebatian. Contoh, 10 markah. Besar markah dia, 10 markah. Apa yang kita nak cerita? Pertama, contoh kalau soalan ni lah kan. Okay, contoh soalan ni awak kata pertama awak cerita tentang susunan elektron. Susunan elektron bagi Na ialah 281. Lepas tu awak cerita apa? Na akan derma satu elektron membentuk membentuk ion Na, susunan elektronnya ialah 28. Kedua, cerita pula tentang fluorin. Sama je ayat dia. Susunan elektron fluorin ialah 27. Fluorin, atom fluorin akan menerima satu elektron membentuk ion F negatif. Okey. Lepas tu ayat seterusnya ambil hak ni. Ion natrium dan ion fluorin yang berlainan cas tertarik antara satu sama lain oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Okey. Daya tarikan elektrostatik disebut sebagai ikatan ion. Sebatian natrium fluorida terbentuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Awak tulis dia punya formula kimia 10. Total 10 markah. Senang je kan? Susah? Senang. Susah. Kalau kamu ingat dia punya flow, dia akan jadi senang. Okey. Satu, cerita tentang susunan elektron. Siapa
logam. Siapa logam tu tengoklah soalan kita. Kadang dia bagi natrium, kadang dia bagi magnesium. Okey. Soalan lepas tu point kedua, awak tulislah yang derma okey. Derma berapa elektron? 1 markah. 3. Okey. Bentuk ion apa? 1 markah. Okey. Poin keempat, susunan elektron bagi bukan logam pula. Okey. 5. Dia akan terima berapa elektron? 6. Membentuk ion apa? Okey. 7. Ayat ni. Ion apa yang positif dan ion apa yang negatif? Okey. Akan tertarik. Okey, tertarik oleh daya tarikan elektrostatik. 8. Apa tu? 6, 7, 8. 8. Ikatan ion terbentuk. 9. Okey. Menghasilkan sebatian apalah sebatian apa yang terbentuk. 10. Formula kimia dia. Awak faham konsep derma menghasilkan ion? Faham konsep derma hasilkan ion? Okey. Lepas tu faham macam mana dia terbentuk, kemudian apa dia punya hasil, awak boleh jawab sebenarnya. Okey. Semudah itu je. Apa-apa pun bagi, kalau awak faham konsep dia yang ni, memang awak boleh jawab. Yang jadi susah bila kita tak faham konsep dan kita tak ingat dia punya ni, flow dia ni kita tak ingat. Kalau tak ingat flow memang tak boleh nak tolong lah. Yang tu memang awak kena buat latihan yang banyak. Macam ni awak nak buat latihan banyak? Okey, awak ambil lah apa-apa. Okey, cara yang saya pernah buat, saya potong kertas kecil-kecil, saya tulis natrium, kalium, magnesium, apa lagi, kalium, magnesium. Letaklah apa-apa, aluminium. Okey, lepas tu klorin, bromine, fluorin, oksigen, O. Letak. Buat macam lucky draw. Tahu lucky draw? Apa lucky draw? Macam cabut undi. Letak dua. Letak dua bekas. Satu cation, satu logam, satu bukan logam. Okey, ambil satu logam. Oh, saya dapat natrium. Ambil satu bukan logam. Oh, saya dapat fluorin. Cuba buat. Ni, buat ni. Ni. Praktis tulis. Praktis lukis. Okey. Praktis tulis, praktis lukis. Mesti awak lama-lama awak nampak je soalan ni. Oh lah soalan ni kacang. Yang jadi tak kacangnya bila kita tak tahu macam mana kita nak tulis. Awak buat sendiri. Ni saya tak boleh tolong ni. Saya boleh bagi ni je. Awak kena usaha sendiri untuk pastikan awak boleh tulis. Kadang-kadang kita hafal saja. Lepas tu kita tak tulis. Bila kita tak tulis, bila kita nak jawab periksa, sebab tulis tu kan kita guna tulisan. Bukannya kita cakap verbal. Sebab itulah kadang bila saya tanya awak dalam kelas ke dalam ni, awak boleh jawab. Tapi bila nak tulis awak jam, betul tak? Betul. Kenapa kita jam? Sebab
kita tak latih diri kita untuk menulis. Okay? So ambil challenge ni. Ada masa buat. Okay, jangan tunggu cikgu bagi latihan. Memang cikgu tak bagi latihan banyak-banyak. Dalam modul ni pun dah cukup nak jeruak dah buat. Betul tak? Tak daya dah nak buatnya. Okay, mari kita tengok modul. Kita buat sama-sama. Okay, muka surat 98. Okay. Soalan dalam modul ni dia ajar satu-satu pembentukan ion dulu. Okey, tengok muka surat 99 untuk atom P. Tengok dia tulis macam mana. Susunan elektron 282. Untuk mencapai susunan oktet yang stabil, atom P melepaskan 2 elektron menghasilkan ion P. Ni cara nak jawab esei lah ni. Dia dah bagi dah. Tapi nanti awak janganlah tulis gini. Tulislah penuh. Okey. Susunan elektron bagi atom P ialah 282. Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, atom P melepaskan 2 elektron menghasilkan ion P. Jangan lupa atom P tu kena tulis. Jangan tak tulis. Okey, atom P melepaskan 2 elektron menghasilkan ion P, P2 positif. Okey. Cuba jawab untuk Q. Susunan elektron bagi Q ialah 26. 26. Pandai. Untuk mencapai Susunan elektron oktet yang stabil. pandai. Ke? Atom Q. Menerima. Menerima. Oh, lupa nak cakap kat kamu Cik Boy. Okey. Macam mana nak tahu siapa terima, siapa derma? Okey. Mari tambah slide sini. Okey. Kumpulan 1, 2, 3. Kadang-kadang 4. 4 ni sebab dia duduk tengah-tengah. Kadang-kadang dia derma, kadang-kadang dia terima. Jadi jangan risau. Dia tak akan bagi benda hot pelik. Okey, selalunya 1, 2 atau 3. Yang ini akan derma elektron. Okey, logam lah. Kumpulan 1, 2, 3 ni logam kan? Betul? 13. Buka best friend. Oh sorry, 13. My mistake. 1, 2, 13. Ini logam kan? Logam akan derma elektron. Kumpulan kadang-kadang 14, okey, 15, 16, 17. Dia akan terima elektron. Sebab dia adalah bukan logam. Okey, 1, 2, 13 ini adalah logam. Awak ingat gitu, logam derma. Bukan logam terima. Okey, boleh? So, Q. Q dia adalah 2, 6. So, kumpulan 16. 16. Okey. Yelah. 16 lah kan? Okey. Yeah. Jadi, untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, atom Q akan Menerima. Okey, nak terima berapa? 2. 2, pandai. Menerima 2 elektron menghasilkan ion Q. Q
Okey, ion Q, Q berapa cas? 2 negatif. Dua negatif. Pandai. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Okey, buat R. Kita buat satu lagi lah, kita buat R. Buat dulu, nanti saya panggil Hajar, suruh Hajar ada tak ni? Ada. Okey. Buat R, nanti Hajar baca jawapan Hajar. Okey, teacher. Sikit pinggang leblek. Gonggang, kedemang. Dah Hajar? Belum. Belum, okey. Dah? Cikgu tak sabar. Cikgu Fiza ni memang tak sabar orang ni. Hajar dah? Dah. Dah, okey. Ayat pertama, Susunan elektron ialah 281. okey. Uh, Kedua, Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, atom R melepaskan satu elektron menghasilkan ion R tambah. pandai. Yeay. Hijau. Okey. So nanti kamu buat sendiri untuk W, T, U dan Z. Boleh? Boleh. Teacher nak tanya. Ah? Teacher nak tanya. Ya. Kalau yang hari sekali tu saya buat atom R menderma 2 elektron menghasilkan ion R plus menderma. Oh, okey. R, untuk R tu, okey, electron valence dia berapa Coach Syairi? Syairi? You. 281 teacher. 281. So dia ada satu saja elektron last kan? So dia hanya boleh derma berapa? 1. Satu. Jangan bagi dua pula. Sebab kat luar dia ada satu je. Gitu. Okey. Okay. So kita kena lepaskan lah. Ya. Derma lah. Kita tak guna lepas, kita guna derma. Menderma satu. Kalau luar dia ada dua, menderma dua. Kalau luar dia ada tiga, menderma tiga. Okey. Okay. Kalau untuk kumpulan 15, kumpulan 15, luar dia ada 5 elektron, betul? Betul.
So dia akan terima berapa? 5. Baik. Sekarang luar dia dah ada 5. Okey, jap. Okey, kalau kumpulan 15 kan? Okey. Kumpulan 15. Okey, nombor dia mesti berapa dot 5. Betul tak? So dia perlu berapa lagi untuk jadi 8? 3. 3. So dia akan terima 3 elektron. Okey, kumpulan 16 dia mesti belakang berapa dot 6. Elektron valence dia 6 kan? So dia akan terima berapa elektron? 2. 2 elektron. Kumpulan 17 belakang dia adalah 7. So dia akan terima berapa elektron? 1. 1 elektron. Okay, boleh faham tak? Maksudnya, Teacher, okay, nak Ya, tanya Azri. tadi macam atom P tu kan dia 282 kan? Bukan dia dah Okey. stabil ke kat situ? Kenapa dia nak kena octet juga? Bukan dia dah sampai duplex ke? oh okay. Duplex tu hanya untuk petala pertama saja Azri. Oh. Faham tak? Untuk petala pertama sahaja. Untuk petala lain mesti 8. Octet. Okay. Okay, contoh lithium. Lithium dia 2, 1 betul? Dia derma 1. Jadi dia jadi 2. Duplex lah ni. Sebab dia duduk di petala pertama. Pertama. Sebab tu dia kata petala terluar. Faham tak? Petala terluar berapa maksimum? Kalau petala pertama je dia ada, maksimum dia 2. Kalau petala dia petala kedua, maksimum dia 8. Okay, boleh? 8. Okay, Boleh. so untuk yang untuk yang bukan logam ni, kena ingat gini lah. Mesti kalau kumpulan 15, terima 3. Kumpulan 16 mesti terima 2. Kumpulan 17 mesti terima 1. Jadi salah lah kalau contoh katakanlah unsur W. Unsur W dia adalah 286. Awak pun cakap menerima 1 elektron. Salah lah. Sebab kita nak capai susunan oktet. Kalau tambah 1 cukup tak? Tak cukup lah. Dia baru jadi 287. Dia mesti 288 barulah oktet dan stabil. Okay, faham? Faham. Boleh faham? Okay. Alright. Ada soalan lagi sebelum kita pergi ke yang seterusnya? Boleh? Okay. Tengok muka surat 100. Satu muka surat dah kita buat. Okay. Muka surat 100. Aduh sakit pinggang. Okay. Kumpulan 1. Okay, ni dia bagi contoh-contoh kumpulan. Okay, kumpulan 1. Nombor proton dia 3. Setengah persamaan dia Li tambah Ni plus tambah E. Persamaan setengah ni dia mesti ada ion. Kalau kita sebut persamaan setengah, dia mesti ada ion. Kalau untuk kumpulan 1 hingga salah. Kumpulan 1 Kumpulan 1, 2 dan juga 13. Okay. Dia tulis dia macam ni. Contoh katalah ambil lithium Lithium, anak panah, lithium plus tambah elektron. Okay. Ini kumpulan 1. Kalau kumpulan 2, bagi saya satu contoh kumpulan 2.
Magnesium. Magnesium. Okey. Magnesium, anak panah. Kumpulan 2 dia akan derma berapa? 2 elektron. 2 elektron. So, Mg2 plus tambah 2 elektron. Okey. Kalau kumpulan 3, bagi saya satu contoh. Aluminium. Aluminium. Okey. Aluminium. Al3 plus tambah 2 elektron. Okey. Teacher bukan 3 elektron ke? Oh, sorry. Saja nak tengok Azri nampak ke tak? Okey. Boleh? Boleh. Boleh. Macam redo je ayat dia. Boleh. Okey. Okey. Sekarang ni kita tengok kumpulan. Dah kenapa? Anak Wawan. Okey. Kumpulan 15, 16, 17. Okey. Bagi saya satu contoh kumpulan 15. Nitrogen. Nitrogen. Jadi N, persamaan setengah dia lain. N tambah 3 elektron menghasilkan N 3 negatif. Okey. Dia lain Dia sikit. terbalik. Okey, kalau dia terbalik, betul. Kumpulan 16. Contoh Oksigen. oksigen. Okey, O tambah berapa elektron? 3. 2. 3. 2. 2. Okey, menghasilkan O2 minus. Kumpulan 17. Contoh Chlorine. Klorin. klorin. Tambah berapa elektron? 1. 1 elektron. Jadi Cl minus. Ini untuk persamaan ion. Kalau disuruh tulis persamaan ion, tulislah persamaan ini. Okay. Alright. So, untuk mencapai susunan elektron duplet yang stabil, ni duplet lah sebab litium kan. Atom litium melepaskan 1 elektron menghasilkan ion litium. Lukis gambar rajah pembentukan ion litium. Okay. So, kita buat untuk natrium pula kat bawah. Okay, tengok B. Kita buat sama-sama. B, atom. Atom natrium. Atom natrium. Okay. Nombor proton. 11. 81. 11. Pandai. 11. Nombor proton 11. Okay. Yang 281 tu itu susunan elektron. Kena ingat dia punya terms dia tu. Okay. Nombor proton 11. Okay. Setengah persamaan. Na plus. Na anak panah, Na plus tambah E. Okey. Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, atom natrium melepaskan 1 elektron. Betul. Atom natrium melepaskan 1 elektron menghasilkan ion natrium. Okey, lukis gambar rajah pembentukan ion natrium. Cuba lukis, lepas tu tunjuk kat teacher. Betul ke tak?
Ui, banyaknya. Kena stop sharing dulu. Okay. Lukis, buka kamera, tunjuk kat teacher. Teacher nak tengok pandai tak lukis. Sikit lagi. Teacher, Saya. yang mana ni? Macam mana? Yang mana? Yang mana? Muka surat 100 tu kat bawah tu. Kan kat bawah tu dia ada. Okay. Yang kat atas tak payah tulis? Tak payahlah tu dia dah lukis dah tu. Okay. Lepas tu dia ada bagi kotak tu. Dalam kotak tu dia nak suruh awak tulis berapa dia punya cas. Korang nanti kalau ada apa-apa yang awak tak faham, tanya tau. Sebab kalau ikut apa yang Perdana Menteri cakap tadi, mungkin bulan 9 baru kita masuk sekolah. Mungkin. Sebab nampak di pasar tu lama betul. Ya, jadi kalau apa yang kita tak faham ni, kita lambat sampai bulan 9 baru awak nak tanya. Teacher, Hmm. teacher tak marah ke kalau saya tanya banyak nanti? No problem, tanya je. Janganlah tanya pukul 1 pagi, saya dah tidur lah masa tu. Okay, tanya je. Feel free to message anytime. Memang waktu PDPR ni memang bekerja 24 jam. Taklah 24 jam, time tidur lah. Tapi boleh tanya. Tanya, jangan tak tanya. Boleh tanya, bila-bila je boleh tanya. Okay, kalau susah saya nak terangkan macam cara tak nampak, saya video call. Tak video call kita GM. Tapi tanya je, okay? Kalau tak memang saya tak boleh nak tolong kamu lah. Sebab macam kesian kalau saya nak biar je kamu belajar sendiri, alah tak faham. Lepas tu stres seorang-seorang kat rumah, kesian lah kat kamu. Okay, tanya je, no problem. Okay? Kalau saya tak boleh jawab, contohnya macam Tasha tanya mungkin saya tengah ada kat luar ke apa ke, nanti saya akan bagi tahu. Tapi selalunya waktu PDPR ni memang saya ada kat rumah lah. Kurang-kurang daripada pukul 8 pagi sampai 2.30 tu memang confirm saya akan ada kat rumah. Petang tu mungkin saya pergi pasar ke apa ke. Kalau tak boleh jawab nanti saya beritahu. Tak boleh ni ada kat luar. Kalau memang saya ada kat rumah, tanya je lah bila-bila masa pun. Malam pun tak apa. Okay? Jangan segan, jangan silap. Jangan takut Allah kesian lah. Jangan kesian kat saya, tanya je. Okay? Saya kesian lagi kat kamu ni yang susah nak faham sebab belajar PDPR ni kan. Saya dulu kan, masa tahun lepas lagi lah, kalau dengan geng-geng Syazah tu, saya tak buat Google Meet. Sebab dia orang punya line internet tak okey. Kesian, tak boleh. Jadi saya record je lah. Macam record tu, lepas tu memang saya cakap kat dia orang, kalau tak faham, saya duduk bercakap seorang tu tak faham, mesej lah tanya. Dan dia orang memang akan sentiasa mesej dan tanya. Tapi dia orang banyak belajar sama-sama dia orang. Sebab rumah dia orang dekat-dekat. Syazah pergi rumah Ani pergi rumah Syazah. So rumah dia orang dekat-dekat, so dia orang memang banyak kali study sendiri. Berbanding dengan tanya saya. Sebab Syazah dengan Putri memang saya boleh lepas sebab dia orang cepat faham, so dia boleh bantu kawan-kawan yang lain. So kamu boleh bincang sama-sama kamu, ataupun kalau tak faham juga boleh tanya saya, no problem. Okay? Alright, dah. Okay dah? Dah. Azri tunjuk. Tengok sikit lukis lagu mana. Ada tu cerita nampak tak?
Loh, tak nampak lah pula. Sebab kalau nak tunjuk buku takut tak nampak. Tengok macam tu. Oh, kertas pun tak nampak, buku lagi tak nampak. Tak apalah. Alah. Kecil betul. Okey, tak apa. Hantar dekat GC, boleh? Boleh. Okay, Boleh. hantar kat GC, Boleh. nanti saya tengok. Kalau ada yang salah nanti saya betulkan, nanti awak tengok balik dekat GC tu. Okey. Okey. So sebenarnya perlu ke kita nak buat untuk kumpulan 2, kumpulan 3? Sebenarnya bendanya sama je. Dia cuma nak bagi awak ni. Okey, kita buat kumpulan 15 lah. Sebab kumpulan 15 ni dia lain sikit kan. Sebab dia negatif. Yang tadi charge positif, ni charge negatif. Okey, cuba buat yang kumpulan 15. Okey, atom nitrogen, muka surat 103 semua. Okey. Atom nitrogen, nombor proton 7, setengah persamaan N tambah 3E dapat N3 minus untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Atom nitrogen menerima 3 elektron untuk menghasilkan ion nitride N3 negatif. Okey. Lukis gambar raja pembentukan ion N3 negatif. Sama je lah gambar dia. Okey. Macam mana nak lukis gambar dia? Mari saya tunjuk satu Oh salah. Kita boleh macam ni. Dia kena share entire screen. Satu kelemahan Google Meet itu lah. Okey. Salah. Okey. Okey. So nitrogen and susunan elektron 2, 5. So tulis N. Okey. Buat dia punya nukleus dulu. Okey. 2, 5. 3, 4, 5. Okey. Lepas tu dia tambah, ditulis tu dah. Tambah 3 elektron. Okey, menghasilkan. So kalau tambah sama jugalah. N 2. Tangan belok. Okey. 1, 2, 3, 4, 5 asal tadi. So tambah 3. 1, 2, 3. Kurungan 3 negatif. Itu je lah. Okey? Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Yang tu boleh buat sendirilah. Sama je ayat dia. Okey, bagus juga dia buat macam ni sebenarnya. Nanti awak akan tulis banyak-banyak kali. Bila awak tulis banyak-banyak kali, awak jadi terror. Bila awak terror, awak boleh jawab soalan. No problem. Okey, muka surat 106. Okey, muka surat 106 buka semua anak-anak. Okey, muka surat 106 dia suruh melukis susunan elektron bagi sebatian ion. Okey, contoh katakanlah dia kata natrium klorida. Natrium klorida. Okey, tak apa. Okey, kalau natrium klorida, kita tahu dah ion natrium berapa? 11. 11.
11. 2, 8, 1. Klorida, klorin 17. 2, 8, 7 kan? Nanti bila yang ni dah bagi elektron kat sini, nanti dia akan jadi 2, 8. Yang ni akan jadi 2, 8, 8. Lukislah menggunakan kebijaksanaan kita. Na 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurung, jangan lupa. Nanti dia lari. Tambah. Positif. Klorida pula. 2 Cl. 2, 8, 8. Kurung negatif. Okey. Nak kena guna jangka lukis kan ni nak lukis ni? Tak payah. Tak payah. Lambat. Teacher, Freehand je. Lukislah comel-comel. Janganlah buat loncong macam saya ni. Okey. teacher. Ya, Azri. Ini kan teacher lukis lepas natrium ini dah derma. Yang sebelum dia derma tu kena lukis juga ke? Tak payah. Oh. Sebab dia kan nak ni je kan. Dia suruh lukis susunan elektron bagi sebatian ion kan. Bila dah sebatian ion, maksudnya dia dah jadi ion. Dia gabung. So tak payah lukis yang sebelum tu. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Macam mana kalau macam mana kalau magnesium klorida. Okey. Magnesium klorida 2, 8, 2. Betul? Betul. Klorida 2, 8, 7. Okey. Magnesium akan derma berapa sayang? 2. 2. Klorida akan terima berapa? 1. 1. 1. Dah tu macam mana? Ni 2. Ni 1. Klorida tak boleh Ada terima 1. 2. Jadi kena buat satu lagi atom klorida. Atom klorin. Jadi gambar awak nanti akan jadi Cl, Mg, Cl. Faham? Oh ni yang teacher kata Cl kena ada 2 tu ada sentiasa 2 tu. Ya. Kan magnesium klorida kan Mg plus, Mg2 plus dengan Cl minus. Bila gabung dia akan jadi Mg Cl2, betul? So dia akan jadi macam ni lah. Faham. Lagi sengsara kalau saya suruh awak buat aluminium oksida. Cara mudah awak nak bajet berapa biji sebenarnya awak nak kena lukis. Awak buatlah aluminium Al3 tambah, betul? Oksida O2 minus. Okay, bila bergabung meletup ke babung, dia akan jadi apa? Al 2 O3. 3. Maksudnya kena ada 2 ketul Al dan 3 ketul O. Lepas tu dia kena berselang-seli. Negatif, positif, negatif. Jadi nanti bila awak lukis, dia akan jadi O, Al, O, Al, O. Selamat melukis kawan-kawan.
Memang banyaklah kena lukis. Kenapa kita kena buat selang-seli? Sebab tadi tu elektrostatik tu teacher kata. Ya, okey, elektrostatik dia mesti negatif duduk sebelah positif baru dia boleh melekat. Okey? Boleh? Boleh faham tak? Yang lain boleh faham tak? So selamat melukis lah kawan-kawan. Ada banyak tu. Gallium oksida. Tapi cara yang paling mudah, cara yang paling mudah ialah awak tulis dulu dia punya formula molekul dia. Formula molekul dia awak tulis dulu. Lepas tu baru kita boleh tahu, sekarang ni mesti ada berapa yang ni, berapa yang tu. Boleh? Boleh. Lepas tu buatlah. Apa lagi? Buat. Teacher, nak tanya. Ya. Kan Cikgu Nida tulis Akila tu dapat 7A 2B kan? Dia ambil 9 subjek lah maksudnya. Dia kelas M kan? M bukan 8 lah. Kelas M. Ke dia tambah? Dia ambil apa lah? Entah. Sains komputer. 7A2 Saya pun tak ingat. Akilah punya ni. Rasanya dia tak tambah, rasanya tak tahulah kalau dia tambah. 5 yang teras. 5. Dia ambil SK. Seni. 7 lah kot. Entah. Nantilah tengok balik. Tak ingat lah Cikgu ajar share hari tu dengan saya, tak ingat lah berapa. Dia sebenarnya macam itulah. Kalau awak rasa sains subjek itu susah, kita tak boleh skor A, awak skor yang teras tu, 5 tu. BN, BI, Math, Sejarah, Pi. Skor 5. Maksudnya 5 tu, 5A tu sepatutnya dah ada dalam tangan kita. Sebab fizik, kimia, bio and math bukanlah mustahil. Bukan mustahil. Kalau awak berusaha awak boleh dapat, tapi dia adalah subjek yang susah untuk kita nak dapat A. Betul tak? Math boleh dapat A. Cik Math kan? Math kalau siapa dapat A tu memang otak dia otak kalkulator lah boleh kata. Memang dia subjek yang susah. Yang susah ni, saya dulu masa saya belajar dalam kepala otak saya, ya Allah, tak boleh dapat A, dapat B lah. Faham tak? Tu kan satu doa. Ya Allah, kalau tak dapat A pun biarlah koma-koma pun B. Kita ulang gitu semua. Ya Allah, bagilah aku dapat kurang-kurang pun B. Kurang-kurang pun B. Gitu. So tak adalah hudoh sangat kita punya result. Sekurang-kurangnya 5A mesti dalam tangan. 5S 2022. 9 orang confirm 5A. Boleh? Boleh? Saya cabar kamu. SPM 2022. Sekurang-kurangnya kita ada 9 orang yang dapat 5A. Kurang-kurang 5A tu dalam tangan kita dah. Kita kejar 5A tu. Jangan yang teras pula tak dapat. Dan kalau boleh paling cikai, paling rendah, paling tak boleh pergi. Paling tak boleh pergi, sains subjek awak dapat B. Tak dapat B plus, dapat B. Tak nak ada C. Cabar diri kamu. Saya boleh buat. Jangan block mind kamu. Susah, tak boleh buat ni. Stress. Tak payah. Dalam kepala, kena sentiasa tanam. Boleh buat ni. Aku je tak nampak lagi. Boleh buat ni. Boleh buat. Aku buat dia.
Macam tu. Mind setting kita. Jangan block. Jangan kita kata oh tak boleh. Susah. Susah lah, tak reti. Sakit kepala, stres. Benda tu buang jauh-jauh. Bila tak dapat, okey ada jawapan ni, aku je yang tak jumpa lagi. Boleh buat ni, boleh buat. Kamu adalah apa yang kamu fikirkan. Kalau awak fikir tak boleh, nanti Allah sekatlah otak kita. Jadi tak boleh lah. Faham tak? Kena cakap boleh buat ni, boleh. Saya pun belajar sains tulis macam kamu. Saya pun pernah mengalami. Itulah benda hak saya buat. Cik kaunselor saya cakap jangan block minda. Jangan kata benda tu susah. Jangan kata benda tu saya tak boleh buat. Saya boleh buat sebenarnya. Sama ada saya nak buat dengan saya tak nak buat je. Susahnya nak hafal, banyaknya fatah. Boleh, aku tak cukup usaha lagi ni untuk hafal. Kalau aku usaha mesti aku dapat. Kena keep on. Faham tak? Jadi saya cakap kalau kamu tak motivasikan diri kamu, siapa yang nak motivasikan diri kita? Takkan saya yang nak kena motivasikan kamu setiap hari. Azri boleh. Mustahil lah. Kan? Takkan nak tunggu mak kamu sentiasa duduk kat sebelah. Oh anak mak boleh buat. Memang tak lah. Kita kena motivate diri kita. Contoh hari ni malas. Ya Allah malas ni hari ni rasa. Ya Allah bagilah aku rajin. Sikit pun jadi. Kan tadi kita kata doa. Apa yang kita cakap tu doa lah. Ya Allah bagilah rajin. Malasnya hari ni rajin lah. Keep on motivate yourself. Awak boleh buat. Allah tak letak kita dalam satu situasi kalau kita tak mampu. Mesti mampu. Kenapa I Natasha duduk di Lepah Hili? Ada sebab dia. Okay. Kenapa Hajar duduk kelas S? Sebab Hajar boleh buat. Semua yang ada dekat depan saya ni, kenapa kamu duduk di situasi ini sekarang? Sebab kita boleh tempuh. Kenapa kamu kena terlibat dengan COVID? Sebab walaupun kita COVID, kita boleh buat. Macam tu. Allah tak bagi kita ujian melainkan kita mampu untuk hadap benda tu. Kalau kita tak mampu, dia tak bagi. Faham tak? Macam gitu. So, keep on motivate yourself. Okay, latihan ni macam mana? Kalau saya kata semua kena buat banyak gila ni. Nanti awak stres ni. Okay. Tapi saya menyarankan kamu untuk buat. Okay. Take your time. Cari masa. Boring-boring tak ada kelas ke, petang-petang ke, kena buat. Kalau awak tak buat, awak tak nampak. Itu jawab saya boleh kata. Tapi saya taklah memaksa kamu untuk okay, saya tak paksa kamu untuk ni ada raksasa datang kata saya. Okay, saya taklah paksa kamu untuk buat, nanti awak stres. Kan kata pula Cikgu Fiza ni tak ada berhati perut. Okay. Tapi awak buatlah sampai muka surat 109 tu. Practice make perfect. Okay, practice buat supaya awak boleh dapat. Boleh anak-anak yang terkini. Okay, kalau batu macam mana saya nak bagi ni? Macam mana? Okay, siapa yang dah siap, saya takkan bagi skema secara mengkhinzir buta dekat grup. Okay, siapa yang dia dah siap dah. Okay, jujur dengan diri sendiri. Okay, siapa dia dah siap, dia nak check, dia boleh mesej saya untuk saya bagi skema. Okay, nanti saya bagi skema kat kamu. Check lah, betul tak betul. Tak betul meroyan. Gitu je lah semuanya. Tak betul. Macam tu. Okay, lepas tu tanya saya. Okay, boleh gitu? Teacher. Okay. Buat yang mana? Okay. Yang awak nak kena siapkan daripada semua. Saya kan kejam. Daripada muka surat 100 tu. Okay. Muka surat 100 sampai habis. Muka surat 109. Ya, 109. Okay, boleh?
Boleh. Buat nanti saya ni. Buat nanti saya ni. Okey. Cuma hal ni wajib lah hal ni wajib. Muka surat 109 tu wajib hantar kat GC. Soalan nombor 10 esei. Okey. Okey, soalan nombor 10 esei yang ni je hantar kat GC untuk saya tanda. Yang lain awak buat je sendiri. Lepas tu nanti dah siap saya hantar personally dekat orang yang tanya. Orang tanya je lah, orang tak tanya saya tak bagi lah. Okey? Boleh? Boleh ke? Boleh. Buatlah slow-slow sambil-sambil makan nasi. Sambil tergolek depan TV. Okey? Jangan ambil benda tu sebagai beban. Banyak cikgu buat. Jangan ambil sebagai beban. Ambil tu sebagai satu cabaran supaya awak boleh dapat apa yang sepatutnya awak dapat. Okey? Kalau awak kira dia sebagai beban nanti awak stres. Banyak cikgu bagi je. Okey. Jangan ambil dia sebagai bebanan. Ambil dia sebagai saya buat ni sebab saya nak study. Inilah alat untuk kamu nak study. Okey? Nak study saya kena buat lah, kalau tak saya tak faham. Macam tu. Okey? Boleh? Dah 10.25. Ya. Teacher, poin penting yang kita kena hafal untuk 5.1 dan 5.2 ni apa? Apa dia semula? Poin penting yang kita kena hafal. Okey. Poin penting. Good question. Okey. Apa yang penting untuk kita tahu 5.1 tu ni je lah. Okey. Kumpulan 18 dia adalah unsur yang lengai. Okey, tak boleh bergabung dengan ataupun tak boleh membentuk sebatian. Okey, lepas tu dalam yang asas dia tu 5.1 asas pembentukan sebatian, atom perlu menderma. Okey, dan berkongsi elektron untuk mencapai susunan oktet. Itu konsep yang kita kena tahu. Okey. Alright. Kemudian untuk 5.2 ikatan ion, apa yang awak mesti ingat ialah bagaimana pembentukan ion itu boleh terhasil. Macam mana nak membentuk ion? Yang saya kata tadi, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13 akan derma elektron. Kumpulan 15, kumpulan 16, 17 akan terima elektron. Kumpulan 1 derma berapa? Derma 1. Kumpulan 2 derma berapa? Derma 2. Kumpulan 13 derma berapa? 3. Okey. Kumpulan 15 derma terima? 3. Kumpulan 16 terima? 2. Kumpulan 17 terima? 1. Okey. And then ayat tu lah yang kita duduk buat tu lah. Okey, kumpulan 1 susunan elektron dia adalah berapa-berapa. Okey, untuk mencapai susunan oktet yang stabil ataupun susunan duplet yang stabil, atom apa akan melepaskan satu elektron menghasilkan ion apa. Okey, itu untuk pembentukan ion. Okey, untuk ikatan ion yang pertama pembentukan ion yang awak kena faham. Yang kedua, macam mana dia terbentuk. Okey, yang kita kata tadi apa? Yang tadi dah bentuk ion kan? Okey, ion, contoh ion Na+ dan ion Cl- akan tertarik antara satu sama lain oleh siapa? Daya apa? Elektrostatik. Daya tarikan elektrostatik. Okey, daya tarikan elektrostatik yang kuat membentuk sebatian ion apa? Formula dia NaCl contohnya. Itu saja untuk ion.
Okey, konsep yang kamu tahu, yang kena tahu pertama, macam mana ion tu terbentuk. Kedua, macam mana sebatian tu terbentuk. Ion terbentuk bila dia derma atau terima elektron. Elektron. Okey. Macam mana sebatian itu terbentuk? Dia terima elektron. Bukan. Tadi tu pembentukan ion. Pembentukan ion macam mana terbentuknya ion? Terima dan juga derma elektron tadi. Betul? Betul. Pembentukan sebatian dua ion yang berlainan cas tu tadi Tertarik antara satu sama lain. tertarik antara satu sama lain oleh siapa? Daya tarikan elektrostatik. Daya tarikan elektrostatik yang kuat. Okey, menghasilkan sebatian apa-apa. Okey. Tu je untuk sebatian ionik. Okey? Boleh? Boleh je. Alright. Ada soalan lagi? Minggu depan kita belajar sebatian kovalen pula. Sebatian kovalen ni dia pening sikit. Sebatian ion ni senang. Kalau keluar soalan sebatian ion, hore-hore. Sebab dia senang. Kalau sebab ikatan kovalen dia sedikit tricky, tak susah pun. Dia tricky sikit lah. Okay? Tapi senang je. Senang juga. Okay? Macam Apa? PPT kita jadi ke? Apa dia? PPT kita jadi ke? PPT. Hmm. PPT tak tahu. Masuk sekolah pun 19 PPT apa. Dia nak akhir tahun dia tu. Buat exam online. Wow. Wow. Terasa hebat di Semua sini. akan tengok buku lah. Open book test. Boleh je nak buat open book test. Open book test pun belum tentu juga lagi. Okay. Ya, Ah, betul. Boleh. Rasanya tak tahulah. Sekarang ni kita tak boleh nak expect apa-apa dengan keadaan kita sekarang ni. Okay. Mungkinlah boleh je kalau nak saya bagi soalan untuk menguji sama ada kamu faham tak faham ke apa ke, boleh je saya bagi. Awak buatlah, jangan tengok buku. Tapi kena jujur dengan diri sendirilah. Kan contoh saya bagi 5 soalan, 3 soalan lah, 5 banyak sangat. Saya bagi 3 soalan, okey, buat, saya kata buat dalam masa 1 jam setengah, jangan tengok buku. Kan? Uji diri kamu sendiri. Lepas tu, snap lah gambar, hantarlah dekat Google Classroom. Nanti saya tanda, nanti saya tengok berapa, nanti kita compare berapa markah, tu kita bincang. Menarik juga. Okay? Sebab betul juga, sebab bila tak ada ujian, kita tak tahu aku ni dapat ke tak sebenarnya. Kan? Saya pun tak tahu budak-budak ni dapat ke tak, tahu aku ajar ni. Okay? Ada soalan lagi sebelum kita akhiri kita punya kita punya kelas hari ni? Ada. Azri ada soalan? Tak ada. Istina? Tak ada. Kushairi? Tak ada. Okay. Tasha? Bakal ada time buat latihan. Okay, good. Saya suka ayat tu. Siti Hajar? Ada soalan untuk sekarang? Tak ada. Okay. Ain Fitria? Tak ada. Tak ada. Anis? Teacher, soalan esei ni kena hantar bila? Hantar bila? Hantar bila dah siap. Ataupun jawablah dulu soalan tu, hantar kat saya. Okay? Hantarlah hari ni ke esok ke. Jangan lambat sangat, nanti saya tak tertanda. Okay? Tak pun jawab soalan tu lah dulu. Entah, ikutlah. Jangan terlambat kan. Paling, saya bagi due date lah. Hari Jumaat, boleh? Boleh. Okay, hari Jumaat dah hantar. Boleh. Okay, Ia, ada soalan? Tak ada. Okay. So, dengan tak adanya soalan itu, maka berakhirlah kelas kita hari ni. Nak ambil gambar ke? Ke semua buka kita semilih nak- dah malam-malam ni? Ya.
Mana ada okey orang lah. pakai makeup macam ke sekolah Mana dah. mana ada orang make up dah malam-malam nak tidur dah. Okey lah. Thank you very much. Harap kamu boleh faham apa yang kita belajar hari ni. Okay. So ada apa-apa soalan, feel free to ask. Okay. Jangan malu, jangan segan. Kacaulah saya. Okay. So kita jumpa kelas minggu depan. Okay. Bye. Bye teacher. Bye teacher. Bye. Thank you, teacher. Assalamualaikum. Bye, Thank you teacher. teacher. Alright, welcome. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.